Pembukaan sempadan negara lancar. Malaysia-Indonesia sepakat perkasakan bahasa Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Umat Islam di Malaysia akan mula berpuasa mulai Ahad ini. Pengisytiharan permulaan puasa disampaikan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Ia disiarkan secara langsung menerusi RTM malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 3 hari bulan April 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Pembukaan sempadan antarabangsa negara hari ini berjalan lancar. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, kelancaran itu disumbangkan daripada persediaan awal rapi dibuat semua pihak terlibat. Ini termasuk penugasan lebih 300 petugas kesihatan di 75 pintu masuk negara. KKM juga telah memastikan kerahan kaki tangan KKM di semua pintu masuk antarabangsa untuk membantu Jabatan Imigresen dan agensi-agensi yang lain untuk memastikan semua protokol kesihatan dapat dipatuhi oleh semua pengembara. Saya juga telah tanya pengembara-pengembara berkenaan dengan pengalaman mereka. Mereka juga memaklumkan bahawa tiada apa-apa masalah. Sangat mudah untuk mereka dapat kad pengembara dalam MySejahtera. Khairi berkata demikian dalam sidang media sempena dengan pembukaan sempadan negara di KLIA Sepang. Sementara itu, sempena dengan pembukaan sempadan juga, seramai 40 sukarelawan program Duta Komuniti ditempatkan di KLIA dan KLIA 2. Program itu bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM. Ia untuk memastikan usaha membudayakan kawalan kendiri oleh komuniti. Pegawai Bahagian Komunikasi Strategik KCOM, Imran Arif Muhammad Amin berkata, inisiatif itu juga bertujuan menggalakkan pematuhan SOP dalam kalangan pengembara dengan memakai rompi tertera perkataan Duta Komuniti dan bertopi. Sukarelawan terlibat berperanan memastikan orang ramai sentiasa memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Sebenarnya mengikut peringkat, tapi untuk 1 April ni yang kita reopen border kita, jadi kita tengok di lapangan terbang dahululah sebelum ke tempat lain. Tapi di bawah kementerian-kementerian lain, contohnya KLIA ni di bawah Kementerian Pengangkutan, ada juga agensi-agensi lain yang terlibat macam Prasarana, Malaysia Airport Holding Berhad. Imran Arif Muhammad Amin. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Malaysia Airlines Ahmad Luqman Azmi berkata syarikat penerbangan juga menyokong pelaksanaan program Duta Komuniti. Setakat ini kita nampak hari yang pertama ini berjalan lancar dan sempena pembukaan sempadan negara juga kita amat mengalu-alukan dan kita faham betapa pentingnya fungsi Duta Komuniti ini kepada arah kita kembali normal. Ahmad Luqman percaya sukarelawan Duta Komuniti dapat membantu orang awam terus berdisiplin selain membantu kerajaan dalam mengawal penularan COVID-19. Pasaran hartanah berjaya merekodkan lebih 300,000 transaksi bernilai kira-kira 145 bilion ringgit pada 2021. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah transaksi dan nilai meningkat masing-masing 1.5% dan 22% berbanding 2020. Katanya subsektor kediaman merupakan penyumbang tertinggi peningkatan tersebut disusuli subsektor perdagangan dan subsektor pertanian. Tengku Datuk Seri Zafrul berucap pada Majlis Pelancaran Laporan Pasaran Harta 2021, Indeks Sewaan Pusat Beli Belah Lembah Kelang dan Laporan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH di Kajang, Selangor.
Susulan kes video tular berkenaan seorang pensyarah yang didakwa memperlekeh pelajar B40 baru-baru ini, Lembaga Pengarah Universiti LPU UiTM mengambil keputusan untuk merehatkan Profesor Dr. Rushana Takim daripada tugasan pengajaran mulai hari ini. Pensyarah tersebut direhatkan sehingga tempoh siasatan kes tular itu selesai. UiTM dalam kenyataan dikeluarkan memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat LPU malam semalam. Lembaga pengarah mahu memastikan siasatan kes dapat dilaksanakan secara berkesan dan teratur. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan 2 sindiket pengedaran dadah. Kejayaan itu susulan penahanan 11 individu dalam sejumlah siri serbuan di sekitar negeri berkenaan baru-baru ini. Hasil serbuan juga, polis berjaya merampas dadah jenis syabu dan ganja bernilai hampir 1.2 juta ringgit. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, kedua-dua sindiket dipercayai beroperasi di negeri itu sejak November lepas. Beliau mengumumkan tentang kejayaan operasi itu dalam sidang medianya di Georgetown. Katanya kedua-dua kes tersebut kini disiasat menurut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita seterusnya, Malaysia Indonesia bersetuju untuk memperkasakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun. Kedua-dua pemimpin negara juga bersetuju supaya setiap persidangan antarabangsa akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Tambah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Malaysia dan Indonesia bertekad memperkasakan bahasa rumpun Melayu agar suatu hari ia dijadikan bahasa ASEAN. Kita juga setuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun. Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchea, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perkembangan di Ukraine, Bandar Mariupol masih lagi ditutup dan terkepung. Ia amat berbahaya bagi mereka yang cuba memasuki dan keluar dari bandar berkenaan. Puluhan ribu penduduk terperangkap selama berminggu-minggu. Pembantu Datuk Bandar Mariupol, Petro Andriushenko, mendakwa tentera Rusia sejak semalam menghalang kemasukan sebarang bantuan kemanusiaan kepada penduduk. Keadaan itu menyebabkan orang ramai mula menghadapi kekurangan bekalan makanan, air dan bekalan lain, sehingga kini dianggarkan seramai 5,000 orang awam telah terbunuh di wilayah selatan berkenaan. Sementara itu, serangan udara tentera Ukraine terhadap tapak simpanan bahan api di barat Rusia menyebabkan berlakunya kebakaran besar. Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov berkata serangan itu melibatkan 2 buah helikopter. Ia merupakan serangan balas udara Ukraine yang pertama ke atas wilayah Rusia sejak konflik berlaku. 2 orang pekerja dilaporkan cedera. Kira-kira 170 anggota bomba bertungkus lumus memadam kebakaran. Begitupun penduduk Rusia dinasihatkan tidak melakukan pembelian panik berikutan bekalan minyak yang masih mencukupi. Sukan Bruno Fernandes sah kekal bersama Manchester United. Pemain kebangsaan Portugal itu bersetuju menyambung kontraknya bersama Man U sehingga tahun 2026. Perjanjian baharu itu merupakan perbelanjaan besar pertama oleh Ketua Pegawai Eksekutif United yang baru, Richard Arnold, selepas menggantikan Ed Woodward sejak Januari. Fernandes menjadi pemain penting untuk Red Devil sejak menyertai dari Sporting Lisbon pada Januari 2020. Dia sehingga kini telah menjaring 49 jaringan dengan 39 bantuan gol dalam 117 penampilan. Bundesliga mencatatkan kerugian lebih 1 bilion euro dalam tempoh 2 musim penganjurannya akibat pandemik COVID-19. Menurut angka yang dikeluarkan oleh Liga Bola Sepak Jerman DFL, bagi musim 2020-2021 sahaja, pendapatan Liga berkenaan merosot daripada 4.8 bilion euro kepada 4.05 bilion euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pembukaan sempadan negara lancar. Malaysia Indonesia sepakat perkasakan bahasa Melayu.
Sekian berita yang disunting oleh Effendi Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.